Assalamualaikum, saya Akilah. Apa itu rumah tangga? Rumah tangga merupakan sejenis kata majmuk yang menggabungkan dua perkataan berbeza iaitu rumah dan tangga untuk membentuk sebuah perkataan baharu dengan makna yang baharu iaitu keluarga yang tinggal bersama di bawah satu bumbung dan menjalani kehidupan harian bersama. Di samping itu, rumah tangga turut dikaitkan dengan kedinamika hubungan antara ahli keluarga kerana komunikasi, kerjasama dan penyelesaian masalah peranan dalam menjaga keseimbangan dan keharmonian rumah tangga itu. Rumah tangga yang bahagia adalah salah satu asbab perpaduan kaum di Malaysia dapat diperkukuhkan. Mengapa? Kerana rumah tangga yang bahagia sangat cenderung untuk melahirkan hubungan yang harmoni dan memperkuatkan ikatan antara ahli keluarga. Persekitaran yang positif seperti ini dapat membantu bagi masyarakat untuk menghadapi tentangan dan konflik sosial dengan lebih baik. Secara tidak langsung dapat mempengaruhi hubungan interpersonal dalam masyarakat secara meluas, termasuklah dalam persekitaran kerja, jiran tetangga dan komuniti. Sekaligus perpaduan yang kuat dalam kalangan masyarakat di Malaysia ini dapat dikekalkan. Saya Nisrina akan menerangkan tentang masalah-masalah rumah tangga yang berlaku di Malaysia. Terdapat 3 aspek utama dalam isu-isu rumah tangga, iaitu ekonomi, peribadi dan sosial. Aspek pertama adalah aspek ekonomi. Aspek ekonomi merupakan aspek yang penting dalam sesebuah perkahwinan. Aspek ini mestilah dipenuhi dengan salah satu tanda kewajipan dengan memberikan nafkah kepada ahli keluarga. Ekonomi yang stabil dalam perkahwinan mampu menguruskan urusan dengan lebih mudah tanpa halangan. Kebiasaannya, masalah rumah tangga yang sering berlaku di Malaysia ini terjadi apabila para suami tidak memenuhi nafkah zahir dan batin ataupun suami bersikap endah terendah terhadap keluarganya. Jadi hal ini menyebabkan hubungan antara keluarga itu menjadi renggang. Aspek kedua dari aspek peribadi. Aspek peribadi boleh dikatakan sebagai personaliti pasangan yang negatif apabila mereka telah mendirikan rumah tangga. Sebagai contoh, salah seorang pasangan menunjukkan sifat panas baran dia selepas mendirikan rumah tangga. Hal ini akan menimbulkan keganasan rumah tangga. Selain itu, masalah rumah tangga juga boleh berlaku apabila perasaan cemburu wujud dalam institusi keluarga. Situasi ini dapat digambarkan seperti apabila si suami tidak membenarkan isterinya bekerja serta bergaul dengan orang lain. Jadi, sekiranya pasangan tidak bersosial, bagaimanakah perpaduan kaum masyarakat dapat dibentuk dan dipupuk? Aspek ketiga adalah dari segi aspek sosial. Aspek sosial merupakan sesebuah konflik yang berlaku dalam kalangan ahli keluarga kedua belah pasangan. Tamsilnya apabila berkahwin berlainan kaum. Situasi begini juga boleh mencetuskan konflik dalam rumah tangga. Hal ini kerana salah sebuah pihak daripada keluarga pasangan tidak merestui perkahwinan mereka sehingga sanggup memutuskan hubungan keluarga. Justru itu, hal ini berpotensi untuk menjejaskan hubungan antara kaum dan membuatkan hubungan antara keluarga itu berpecah belah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Najiha. Dalam video ini saya akan huraikan kajian lepas yang berkaitan dengan kebahagiaan rumah tangga menjadi tonggak perpaduan dalam masyarakat. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa jurnal yang telah kami kaji untuk menyatakan bahawa keluarga bahagia dapat mewujudkan perpaduan masyarakat yang harmoni. Jadi saya akan merumuskan kelima-lima jurnal tersebut. Saya merumuskan bahawa kelima-lima jurnal telah menyatakan bahawa rumah tangga yang bahagia merupakan salah satu unit asas untuk pembentukan masyarakat yang bersatu padu. Jadi, pasangan suami isteri ataupun masyarakat perlu menitikberatkan apa yang telah dikaji oleh kajian lepas ini. Contoh untuk jurnal yang pertama ialah berkaitan dengan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Ia perlu menerapkan ketiga-tiga sifat ini supaya membentuk rumah tangga yang bahagia. Jurnal yang kedua pula berkaitan dengan cara untuk meneguh akidah supaya kita dapat menjadi seorang insan yang berakhlak mulia. Terus daripada situ kita akan melahirkan masyarakat yang harmoni. Yang ketiga berkaitan dengan punca perceraian. Pasangan suami isteri perlu mengelakkan daripada berlakunya faktor-faktor perceraian seperti tiada kesefahaman ataupun kurang didikan agama. Seterusnya ialah berkaitan dengan konsep keluarga Malaysia. Antara konsepnya ialah konsep kebersamaan. Kerana konsep kebersamaan ini akan memberi impak yang baik untuk institusi keluargaan kerana saling mengawal dan menjaga antara satu sama lain dalam mencapai matlamat kebahagiaan.
Yang terakhir sekali ialah jurnal terakhir, iaitu jurnal kelima, iaitu berkaitan dengan kepribadian anak-anak, kerana kita perlu menjaga kepribadian anak-anak kerana mereka merupakan pelapis pemimpin untuk generasi akan datang. Jadi keseluruhannya pembentukan perpaduan masyarakat bermula daripada institusi keluarga yang bahagia. Saya Nur Izzati binti Arifin akan menerangkan tentang metodologi dan dapatan daripada kajian ini. Metodologi untuk kajian kita adalah kita menggunakan 3 kaedah untuk melakukan kajian ini. Yang pertama adalah kajian dokumentasi, yang kedua adalah soal sidik dan yang ketiga adalah penganalisan data. Kami menggunakan kajian dokumentasi kerana kami mengambil beberapa jurnal. Kami menggunakan kaedah soal sidik kerana kami perlu mengedarkan beberapa form secara atas talian dan kami menggunakan penganalisan data untuk menganalisis daripada soal sidik kami. Apa itu kajian dokumentasi? Kajian dokumentasi adalah mengkaji dokumentasi yang telah dibuat dan menggunakan sebagai sumber untuk melakukan kajian dengan meletakkan penghargaan terhadap pengkaji yang telah mendokumentasikan kajian tersebut. Kami menggunakan kaedah soal sidik untuk mengumpul data. Secara amnya, kami mengedarkan borang secara atas talian untuk membenarkan responden kami mengisi dengan lebih selesa tanpa bersemuka. Selepas melakukan soal sidik, kami akan menggunakan kaedah penganalisan data untuk menganalisis data daripada responden-responden kami. Jadi, penganalisan data adalah proses untuk memeriksa, membersih, mengubah dan memodel data dengan tujuan mencari maklumat yang berguna, memberi kesimpulan serta menyokong membuat keputusan. Dapatan daripada kajian ini, daripada kajian dokumentasi, kita mendapat 5 jurnal. Jurnal yang pertama menunjukkan faktor perceraian, jurnal kedua ialah faktor keharmonian rumah tangga, jurnal ketiga definisi keluarga bahagia, jurnal keempat keluarga Malaysia dan jurnal terakhir iaitu jurnal kelima asas utama dalam institusi kekeluargaan. Dari soal sidik, kami telah mengedarkan 10 soalan yang berkaitan dengan tajuk kami, iaitu tentang punca-punca perceraian, kesan-kesan membentuk keluarga bahagia, langkah-langkah keluarga harmoni, adakah institusi keluarga merupakan harmoni yang membentuk perpaduan dan sebagainya. Saya Nur Fardiana akan menerangkan tentang analisis data dan perbincangan kajian. Berdasarkan soal selidik dan analisis yang telah kami jalankan kepada responden yang berjumlah 55 orang, telah terbukti bahawa kebahagiaan rumah tangga juga bergantung kepada situasi dan peredaran zaman sekarang. Ada sebilangan yang bersetuju dengan konteks dalam jurnal dan ada juga yang sebaliknya. Ini menunjukkan bahawa tidak semua kebahagiaan yang telah dikecapi pada zaman dahulu sama dengan zaman sekarang. Apa yang kita dapat simpulkan di sini ialah kebahagiaan utama dalam kekeluargaan tidaklah hanya bergantung kepada jurnal atau soal selidik yang telah kami edarkan. Ia juga bergantung terhadap diri masing-masing tentang cara yang terbaik bagi memupuk keluarga yang bahagia dan aman. Penghayatan keluarga bahagia dalam setiap insan dapat mengurangkan trend perceraian yang semakin menjadi-jadi sejak akhir ini. Kesimpulannya, rumah tangga merupakan tempat berteduh bagi individu ataupun keluarga untuk menjalani kehidupan harian mereka. Tuntasnya, kebahagiaan rumah tangga berperanan penting dalam memastikan perpaduan masyarakat di Malaysia dapat dikukuhkan kerana masyarakat cenderung untuk mengikuti dan mencontohi norma kehidupan yang positif. Justeru pembentukan keluarga yang harmoni merupakan tanggungjawab semua ahli keluarga supaya perpaduan dalam masyarakat akan kukuh kerana tiada pergaduhan maupun perbalahan untuk berlaku. Kes perceraian turut akan berkurangan dan institusi keluarga di Malaysia akan terjaga sekaligus perpaduan kaum di Malaysia dapat dilindungi. Akhir kata, sebagai rakyat Malaysia, kita perlulah menjaga perpaduan masyarakat dengan berbilang kaum ini agar kehidupan di Malaysia sentiasa harmoni. Sekian, terima kasih.